Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Fiqhul Qulub, fiqh tentang hati. Bagaimana proses untuk merawat hati berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan perbincangan pada malam ini muka surat 72, iaitu poin yang ke-14 N itu. Yang mana tajuk pada malam ini masih lagi berkait dengan sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati, masih lagi berkait dengan tajuk itulah, yang mana disenaraikan di sini lebih kurang berapa tu, 20 lebih kurang 20 perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kukuk penyakit ini ada pada kita. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia ni banyak kelemahan, kita tidak sedar bahawa kita ni sudah ada penyakit-penyakit ini. Itu tujuan sebenarnya kita bincang kita ini, untuk buat semakan terhadap diri kita sendiri. Poin yang ke-14 antara penyakit ataupun sebab-sebab ataupun bentuk-bentuk penyakit hati yang ke-14 itu melakukan amalan tanpa ilmu. Perbincangan ini khusus berkait dengan amalan agama, walaupun termasuk juga perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan agama. Hak kehidupan dunia pun kalau tak ada ilmu, dia jadi tidak berkualiti ataupun tidak sempurna sesuatu yang dilakukan itu. Walaupun kita tidak guna istilah batal, misalnya masak tak ada ilmu, tak batal masak ke tu, tapi tak sedap tak sempurna lah. Mana kita tidak dapat menikmati kelazatan itu. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu tentang ilmu masak-memasak. Begitu. Kalaulah tanpa ilmu pengetahuan, amalan yang dilakukan itu berkait dengan agama, dia bukan sekadar tidak sedap, tidak lazat, dia jadi tidak sah. Ataupun boleh jadi kalau boleh pahala pun tak banyak. Dan kesan yang paling beratnya kerugian dari sudut agama itu. Tu hak kita bimbang. Memperkatakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan ilmu bererti melakukan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharuskan kepada seseorang mereka cipta sesuatu di atas namanya. Bahkan Allah memberi amaran keras kepada Rasulnya agar tidak mencipta sesuatu yang dia sendiri tidak nyatakan. Kalau kita tengok ayat ni, cuba kita tengok ayat ni dulu. Yang mana keterangan di atas tu menunjukkan bahawa Nabi sendiri pun tidak boleh sewenang-wenang dalam agama. Sebab tu kita, kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa banyak hadis bila sahabat tanya sesuatu, Rasulullah diam, tak terus jawab. Jadi para ulama menyebutkan perkara itu berlaku kerana Nabi menunggu wahyu daripada Allah. Kecuali sesuatu yang Nabi ketahui, Nabi terus jawab. Jadi Nabi sendiri pun tertakluk kepada kebenaran daripada Allah juga. Misalnya kalau kita tengok ayat ini, surah Al-Haqqah ayat 44 hingga 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan,
sudah tentu kami akan menyentaknya. Sudah tentu kami akan menyentaknya dengan kekuasaan kami. Dia itu terjemahan mafhum. Kalau kiranya bil yamin la akhadna minhu bil yamin, kami akan sentak dia dengan tangan kanan kami. Itu asalnya. Ini terjemahan untuk lebih mesra lah ni. Takut ada orang marah pula nak. Ni terjemahan untuk lebih mesra. Gitu kan. Tak apalah, boleh belaka tu. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya. Watin, tali jantungnya. Mana bila Allah sentak dengan kekuasaan dia tu, sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati serta-merta. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya. Yang mana kalau kita tengok ayat ni, mana terikat dengan hukum tidak boleh berdusta atas nama agama ni, Nabi sendiri pun termasuk juga. Bahkan Allah kata kalau Muhammad yang turun Quran kepada dia tu, kalau dia bercakap sewenang-wenang dalam agama, kami akan la akhadna minhu bil yamin, kami akan sentak dia, mana cabut nyawa dia dengan guna kekerasan sehingga terputus tali jantung dia. Nabi tu. Enggak, kalau kita maknanya kena lebih berhati-hati lagi. Sebab tu Nabi bila dia sebut sesuatu tu, sebutnya daripada Allah. Kadang-kadang bila Allah tangguh ke sekejap, dia kena tunggu sehingga sampai wahyu. Sampai begitu sekali. Setengah-setengah ulama dia kata lebih nyata lagi keadaan ini, tengok pada pengharaman arak sebenarnya. Apa jadi sampai 3 kali tu? Dah Allah tidak buat keputusan, Nabi tak buat keputusan. Tunggu ayat Quran. Sebab tu ayat Quran 3 peringkat tentang arak ni. Padahal arak tu tentu dah haram. Cuma proses pengharaman itu Allah tetap ketiga. Jadi Nabi tak buat keputusan. Tunggu ayat Quran baru dia sebut. Mana Nabi sendiri pun tunggu kenyataan rasmi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan dengan itu, Islam tidak membenarkan seseorang yang tidak mahir dalam sesuatu bidang ilmu, apalagi ilmu agama, cuba berbicara tentang agama, kerana kesalahan yang dilakukannya lebih besar berbanding dengan manfaat yang mungkin diperolehi. Ini tidak bertujuan memastikan ilmu-ilmu agama hanya dimonopoli oleh satu kelompok manusia yang bergelar ulama sahaja. Sebaliknya, memastikan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian Islam berada di tangan ahlinya dan orang-orang yang layak memperkatakannya. Baik, itu kita jelaslah kenyataan dia tu. Cuma anak nak sebut gini satu perkara lagi. Sebenarnya di mana-mana pun berlaku. Kadang-kadang setengah orang tu orang tak panggil ulama, tapi ngajinya kira tinggi bab agama. Ada berlaku, cuma orang tak panggil ulama. Orang panggil kapten dia kadang-kadang tu tak. Kadang-kadang orang panggil dia ni engineer. Macam-macam kalau di India tu kak, tok guru kita ceritalah Maulana. Di India ni kadang-kadang nampak duk baki motor tu berhaling pada bapa kita. Ngapa Quran? Sebab dia ngaji, cuma untuk sumber pendapat dia buka, kita kata sebab dia buka, kita kata pun jadi workshop lah, kita kata nak jadi mekanik. Kadang-kadang dia berniaga biasa, tetapi dia ngaji. Sebelum dia kerja tu dia ngaji agama. Ramai. Kalau di India di mana-mana, contoh kalau kita ambil di Mesir misalnya. Kenapa? Ini buku yang anda baca lah. Kenapa ramai tokoh-tokoh ikhwan muslimin bidang kepakaran asal dia bukan agama, tapi selepas tu jadi alim sehingga tulis kitab? Sebab dia ngaji. Siang hari kerja untuk cari makan, malam ngaji ilmu usul, ngaji bertahun-tahun. Itu. Jadi kalau di negara-negara maju tu dia berlaku begitu. Sebab itulah Hana suka menalah kalau boleh buat. Tak perlu setiap masjid kita pilih masjid-masjid. Sebab tu dia ni kalau umat Islam ni bergabung tenaga, dia boleh buat. Misalnya di sini kita buka pengajian lepas Isya ke ataupun lepas Maghrib ke, pengajian khusus sehingga orang jadi alim boleh baca kitab. Tapi dia perlu dana lah, sebab kita nak panggil ustaz-ustaz. Misalnya contoh kita ada di universiti, ramai orang yang bidang kepakaran takhasus, spesialis dalam bidang, dalam usul fiqh saja, panggil dia lagi. Kalau di luar negara memang berlaku begitu. Siapa jadi alim? Orang kerja biasa, doktor bidang perubatan, alopati kita kata dah perubatan ni, boleh jadi alim bidang agama. Apa? Sebab dibuka peluang untuk dia. Malam dia pergi ngaji agama. Setiap malam walaupun 2 jam semalam pun. Enggak, orang cerdik ni dia tak sebab kita. Dia ngaji 2 jam pun lekat boleh ilmu tu dah lain. Orang cerdik ni lain. Sepanjang sebut doktor tu lah. Ngapa Quran siapa 11 juzuk kan sebut ni. Nah. Bela-bela tunggu pesakit lagi ya.
Tak berubah cara hidup. Duduk makan semak gitu lah kita kata. Dengar sepanjang sebutkan bunga besar ni, duduk kasut dia tu lah. Tak apa tu, Islam nak ke nak awal. Jangan buh pokok bunga sudah. Bunga boleh kira lagi nak. Dia buh kasut dia. Tapi semangat dia tu. Dia tanya pula kita lah ke mana ustaz nak jaga. Dalam keadaan dia tak dapat maklumat, dia hafal ya. Sehingga Quran dia buat ngapa tu penuh catatan muka surat. Muka surat ni dia sama. Tu orang-orang lagu tu ngaji metah ya. Kalau dia ngaji sungguh buka peluang 4 tahun dia ngaji rasa dia boleh bercakap agama dalam keadaan berdisiplin. Tu anaknya. Sebab tu Maulana Asri kata, dia kata kalau India ramam nah tengok baki motor pun bulan Ramadan jadi tu imam tarawih, lepas tu kecek agama sebut orang ni mari ayat Quran lalu. Tu ramah tu. Tapi orang tak panggil ulama, orang tak panggil ustaz pun, orang panggil mekanik dia tu. Sebab apa tu? Sebab ilmu agama dihidupkan dalam masyarakat. Jadi ilmu universiti itu kita turunkan ke kampung-kampung sebab orang-orang tidak di universiti itu ramah, hak cerdik ramah. Jadi cuma tidak dibuka peluang. Masalah kita ni dia tanya siapa nak ngaji. Duk kira tak saya ngaji berat lah nak. Kita kira nak ngaji tu 10 orang tak apa dah. Nak itu sungguh. Kalau di Masjid Lundai gitu kita buat tu. Diturulah ni Ustaz Anis orang ngaji. Sepatut perlu dipeluahkan ramah boleh. Ramah boleh. Ilmu usul hadis misalnya. Bila habis ni tu masuk kita kata peringkat keluar, peringkat ketiga. Siapa habis? Siapa habis tadribur rawi tu? Tinggi tu. Lepas tu ilmu itu perlu dikembangkan dengan mengajar lah. Bila mengajar di situ dia kembangkan ilmu itu. Orang tidak jadi halin lah. Ngaji 4 tahun tu. Jadi perkara-perkara gitu tak berlaku lagi. Kalau berlaku gitu ana rasa maknanya dia melahirkan seseorang yang boleh menilai ilmu tu. Tu sebenarnya. Ana rasa kalau buat ni dia nak bermula ya. Dia nak bermula. Kita buat biar sungguhlah. Kalau ana mudah kita target 20 orang sekelas. Kita buat molek dengan kursi sebab kalau duduk selo gini kena 2 jam belok pinggan tu. Kena ada kursi molek lah. Sepos sekolah lah. Duduk gini tak apalah 40 minit ya. 40 minit lah. Kena 2 jam. Untuk 3 subjek, 2 subjek, rasa lari Chelsea tu. Jadi kena buat biar tu. Biar rasa boleh buat. Sebab dulu kita pernah bercita-cita nak buat, dia buat pun yalah sebab tidak lama jadi tu email tu. Lebih suka jadi tu makmum. Jadi kuku mana pun Ustaz Anis terus tu habis usaha hadis tu. Taisirul mustalah hadis tu habis. Itulah ni benar-benar gitu. Banyak lagi sebenarnya misalnya buat tafsir saja. Usul tafsir. Pernah ngaji tu. Macam mana awak nak ngajar tafsir awak tak belajar usul? Bahaya. Cuba tanya kita kata hak duduk ngajar tafsir tu. Setahu mana dia ngaji usul? Bukan kita nak merendahkan sebab anak pernah dengar. Tak tahu apa leka dia lah. Kita kata paruk ni. Dia tak tahu konteks ayat ni konteks apa. Ayat ni berkait dengan apa. Misalnya satu pengajian hak termasuk dalam usul juga sebenarnya dia panggil memahami lafaz Al-Quran. Bukan harfiah. Lebih tinggi lagi daripada harfiah. Lafaz. Misalnya disebut kalimah az-zulm. Az-zulm ni apa maksud? Dia ada makna kegelapan, dia ada makna kezaliman. Jadi hak Quran pakai dalam ayat tu hak sini makna apa sini dia penjelas tu. Barulah kita tak salah. Tidak salah contoh tu. Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah tu makna dia. Allah tak pukul orang kita. Lama mana duk pakai fitnah. Padahal tu makna syirik. Fitnah dengan makna syirik. Zalim dengan makna kafir. Banyak dipakai Quran. Sebab itulah orang bila nak tafsir Quran dia guna qamuh bahasa Arab rosak. Salah pentafsiran. Sebab Quran ni dia ada konteks dia. Sebab tu saya nama kalau orang tanya dia masyirku, orang kampung tanya dia masyirku ya apa itu syirik, dia tak as-sihru, sihir tu lah. Syirik tu sihir, dia tidak takrif syirik, dia beri contoh. Jadi ulama-ulama usul fikih apa saya nama awak gitu. Orang tanya masyirku apa pengertian syirik, dia kata as-sihru, sihir tu lah. Tubik pula ahli mantik kata itu at-ta'rif bil mithli. Untuk orang kampung ni kadang-kadang kita mentakrifkan sesuatu dengan sebut contoh dia lebih faham. Misalnya kalau orang kampung tanya apa dia agak kenderaan tu protos harga tu lah. Tu protos harga tu lah dia kata. Dia mudah faham. Jadi konsep protos harga tu kereta lah tu. Dia boleh faham. Konsep mana protos harga tu kereta.
Mana dia boleh faham, dia boleh kiyah lain. Jadi kau gitu dia kena pengajian. Contoh kalau kita ngaji hadis, mesti kita akan jumpa. Ni hadis hasan. Ni hadis hasan gharib. Kadang-kadang sahih. Lepas tu sebut hasan. Apa maksud dia? Lepas tu riwayat bimithli, riwayat binahwi, semua tak ada maksud dia. Hadis ni ghairu mahfuz, apa maksud dia? Benar-benar gitu. Benda tu tidak payah sangat. Sebab kadang-kadang orang-orang ngaji di masjid ni kemai bisa. Nah, ngaji beda ilmu, gua tu beda ilmu gani. Makna kalau ilmu agama orang lagu ni lah sepatutnya kena ngaji agama. Dia nak ngaji agama ni orang tu pomo pakat tangan tu. Tu pomo pun tafsir. Oh tak pakam nak ngaji agama kan? Nak nampak lagu mana dia punya agama tu? Benar-benar gitu hadirat ana suka nak. Sebab itulah dalam beberapa buku yang baca dia kata ikhwanul muslim ini antara kebaikan ikhwan. Dia kata dia melahirkan ulama. Sebab itulah kebanyakan ulama haraki kata ikhwanul muslimin adalah madrasah, pusat pengajian. Ada pokok dia kata ikhwanul muslimin tidak bertempat tapi berada di mana-mana. Sebab dia tak ada tempat khusus. Tu. Begitulah. Baik. Cuba kita tengok lagi di sini lah. Jangan silap faham tu nak ayatnya dia tidak ada dulu satu dia tidak ada pejabat pun. Tapi buat apa jalan? Sebab tu dia kata dia tak ada tempat khusus tapi di mana-mana pada ikhwan muslim. Tidak bertempat tapi berada di mana-mana, tapi bukan pada satu masa. Bui sikit lagi tu nak. Tu ikhwanul muslimin. Tak ada apa dah kata dah. Syirik dah lah nak. Tak apalah tu kita ngaji semula tu. Baik, cuba tengok lagi. Dalam kehidupan serba moden hari ini. Dalam kehidupan serba moden hari ini, dunia mengiktiraf kepakaran seseorang di dalam sesuatu bidang ilmu dan merujuk kepadanya di dalam sesuatu ilmu yang berkaitan dengannya dan tidak menyerahkannya kepada orang yang bukan pakar dia. Tak kiralah dalam bidang agama ke apa sekalipun bidang dia punya kita kata profession tu lah. Kalau buat dengan tak ada ilmu tak jadi. Dan orang yang ada ilmu khusus dalam bidang tu dia akan jadi tempat rujuk. Orang jadi tempat rujuk dalam bidang apa? Tu naknya. Jadi kedudukannya sama saja dengan senjata api. Ini contoh. Penulis ni buat mari contoh dia kata seperti senjata api yang tidak dibenarkan penggunaannya kecuali kepada orang yang terlatih sahaja. Anda ingat ni boleh katakan hampir mana-mana negara pun gini. Cuma penguat kuasa itu setara mana tu tengok keadaan lah. Memang kajian tak benar sebab pakar tak senjata api seperti telefon kebebasan tak pernah berlaku mana-mana negara. Cuma setengah-setengah negara tu dia tekan. Dia kuat kuasa kata lebih kemas lah. Malaysia kita ni ada senjata api kena hukum bunuh tu memang. Kalau tak ada lesen sewena-wena gitu. Jadi kebenaran itu hanya diberi kepada yang terlatih seperti polis, tentera. Polis pun kalau nak ada senjata peribadi dia kena ada lesen. Dia kena ada laporan setiap bulan. Peluru tu tak ada sah pun dia masalah dah. Bulan ni kita kata dia buat laporan peluru dia semua. Tiba-tiba bulan lepas dia kata tak ada sebutir peluru. Dia tak boleh tak ada tahu jatuh mana. Tak boleh gitu. Boleh nyakit tu tak ada sebutir pun. Gimana peluru tu? Sebutir tak ada. Apa tu nak jagalah. Nak jaga bahkan kalau nak pergi luar daripada kawasan sepatutnya kena diserah senjata tu tak boleh bawa kata-kata pergi siapa lebih pada kawasan yang dibenarkan keluar negara tak boleh bawa senjata tu. Apa tu? Nak elak daripada berlaku perkara yang tidak baik. Kalau sebab dia bahaya. Jadi semua ahli masyarakat tahu orang-orang yang disebutkan ini tentera, polis dan sebagainya, pegawai keselamatan kita kata bahagian security itu adalah orang-orang yang mahir dalam menggunakan senjata api dan tidak ada seorang pun yang mengatakan golongan tersebut cuba memonopoli penggunaan senjata api. Tak ada orang tak kata gini. Allah Subhanahu wa taala menggesa hamba-Nya supaya bertanya kepada yang tahu di dalam sesuatu perkara, firman-Nya fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Ahli zikri ni kena garis ahli zikri ni kalau anda terjemah dalam bahasa mudah, tanyalah orang yang mahir dalam satu-satu bidang. Itu maksud dia.
In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu dalam bidang itu. Ayat ni lah masa Tok Guru nak mengajar dulu, ana ingat lagi saja nak sebut dah. Jadi ni cerita di pondok lah. Jadi bila Tok Guru tu mengajar tafsir, Tok Guru kata dalam Quran ni ada semua perkara. Kita boleh jadikan Al-Quran sebagai panduan kita, pedoman kita dalam semua perkara. Kalau kita mengaji Quran, kita akan nampak skop kehidupan yang dikehendaki oleh Allah seluas-luasnya. Adalah anak murid tu, bukan dia nak test Tok Guru dia. Dia kata Tok Guru kata dalam Quran ni ada belaka maklumat. Bila kita nak sesuatu, rujuk Quran je. Saya nak tanya Tok Guru, dalam Quran ni ayat berapa yang rakyat cara nak kamera roti? Ada anak murid tahu lagu tu. Betul lah, Tok Guru dia jenis polah juga. Dia cerdik, bukan polah jenis kuat juga mati. Ada dia kata. Dia baca ayat ni, fasalu ahla dzikri in kuntum la tam. Kalau mu nak kamera roti, kita tanya tukar roti ngawak mana boleh pahala, boleh pahala. Kita pergi belajar dengan orang ni masuk kerusuh kajian bayar nak elang ngaji dah. Di bawah kita kata untuk usahawan kecil dan sebagainya, tu termasuk dalam fasalu ahla dzikri itu. Nak ambil bahagian memasak ni kepada kulinari dia panggil. Nah, kena pergi khusus ni boleh buka kedai. Dia beri pula kemudahan dengan peralatan dan sebagainya. Itu termasuk ahli zikri. Bukan sekadar ahli zikri itu, dia menyediakan peluang pula. Sampai dia mengajar, menyediakan peluang, dan dia latih pula cara nak mengurus perniagaan itu. Nak kata molek. Ni tepat ni. Ni maksud. Jadi maknanya, walaupun tidak nampak dia mengaji hadis dia, mana dia buat, kalau dia faham atas dasar itu kehendak agama, dia boleh pahala. Dia boleh pahala. Sehari dia berkerusuh 6 bulan, boleh pahala. Itu agama kita. Sebab tu hadis-hadrat kita kekejut hari akhirat. Rupanya dia ni tu kan masuk tinggi ketemu darjat dalam agama. Kita akan jumpa bagi lagu tu di hari akhirat. Lah ni tak nampak. Kadang-kadang dulu orang agama tu kita tu sanjur, tiba-tiba dia lah rupanya paling tak pakar. Di hari akhirat baru kita tahu rupanya dia ni polah hang kita teruk. Dulu kita doakan dia boleh berlaku gitu. Dia boleh berlaku. Dunia ni tak nampak gitu. Tapi di hari akhirat kita akan terkejut. Sebab itulah salah satu nama hari akhirat dia panggil Yaumul Kashf, hari Allah mendedahkan hakikat. Lah ni kita tak nampak. Lah ni kita tak nampak. Kadang-kadang orang kita kata jauh tu, rupanya tidak pada pandangan Allah. Tu ya. Sebab itulah orang yang ikut agama, dia hidup dengan cara yang ikhlas, bukan cara dengan munafik, tidak. Begitulah. Jadi ilmu tu sangat penting lah dalam semua perkara, khususnya ilmu agama. Jadi kalau dalam ilmu agama ni kita nak tanya siapa? Dia tak ada orang lain kita boleh tanya, Nabi. Orang panggil ilmu wahyu. Kalau bidang lain boleh tanya orang kafir pun kita boleh ambil ilmu, boleh pahala. Kita boleh pahala juga. Misalnya ilmu teknologi, katakanlah ilmu tu sekarang ini dikuasai oleh satu bangsa yang tidak Islam. Kepakaran ada pada orang yang tidak Islam, kita boleh ambil, boleh pahala. Nabi sendiri pun ambil khidmat orang kafir di zaman dia. Mana agama kita ni dia terbuka dalam bidang ilmu. Tetapi kalau dalam bidang agama tak boleh. Sebab tu Imam Muslim sebelum dia masuk Kitabul Ilmi itu 92 hadis dia buat mari. Ilmu ni kita nak ambil daripada siapa? Ilmu agama. 92 hadis. Sebelum kita masuk Kitabul Ilm, sebelum kita nak bicara tentang pengajian ilmu ni, dia buat mari mukaddimah dia 92 riwayat. Bahawa ilmu ni jangan ilmu agama tidak boleh ambil dari sembarangan orang. Tak boleh. 92 hadis. Jadi kalau kita baca waktu kita jadi berhati-hatilah. Berhati-hati. Baik, seterusnya kita pergi pada poin yang ke-15. Suka menangguhkan amalan, menangguhkan kerja. Ni kalau tidak hura dari sudut agama pun, dari sudut pemikiran manusia pun dia boleh nampak bagaimana terjejahnya kehidupan seorang kalau suka menangguhkan kerja. Ada seseorang tu bila dia nak cerai, ni salah satu sebab berlaku perceraian. Siapa bini dia jadi hilang hormat, tak ada respect rasa pada dia. Salah satu kerana menangguh kerja. Biarlah anda sebut, tak sebut nama, tapi kalau dia dengar, dia rasa aku dah tu tak ada ayat tu. Bahaya. Tapi tidak anda tidak maksud dia ni. Lepas tu siapa dia? Lepas tu rahsia. Tapi kalau dia dengar, dia kata jalan dah tu ngumpat aku dah tu. Dah, sebab anda tidak sebut nama, tidak kira ngumpat secara umum. Kita nak ambil iktibar. Saya bukan nak sebut tentang individu, tidak. Tapi cerita ni bila anda baca ni, kita teringat tu sebab nyata sangat. Jadi bini dia sebut tak jadi baik, tak jadi apa hidup dia tu. Apa?
Tak apalah buat karya. Siapa nak cak tangga tu sikit je tangga dalam rumah nak cak setahun ambil masa. Dia tangguh. Padahal boleh buat malam boleh. Sikit lah. Nak ayatnya perangai tu. Kita tak kena penyakit ni tak apa, orang kena penyakit ni payah tu nak ubah tu. Sebab dia pada dulu suka tangguhkan kerja. Saat-saat akhir baru buat. Dia ni salah seorang. Memang anak tengok pun memang kita kelih pun kita boleh nampak. Berat ni perangai ni. Dia bagus tak nipu, tak ambil harta orang. Kelemahan diri lah. Kelemahan diri. Akhir sekali orang di samping dia hilang respect. Anak pun hilang respect pada dia. Allah uji anak dia pandang-pandang aja. Jadi bila anak ni pandang ni, dia nilai lah bapak dia. Akhir sekali berlaku perceraian. Salah satunya siapa bini dia kata kita perlu yang lama, tak berubah dia tu. Tu. Ya bininya kerja kemain. Kelantan kata babi tanah kerja. Bahasa Kelantan parok dia ni. Parok. Anak mula-mula kata babi tanah lagu mana? Rupanya memang dia agresif babi tanah. Dia boleh naik atas bukit cok gini, orang kokok dah naik. Dorah laju sepunga di tanah datar ni. Kata kuat stamina babi tanah ni. Orang Kelantan guna tu babi tanah kerja. Nak ayahnya kerja tu suka sembah lah. Jadi bila suami dia lebih-lebih kurang sampai satu tahap, isteri dia rasa fed up dengan dia. Hilang keyakinan, tak ada respect lah. Bahaya. Sebab tu dalam kitab ada disebut isu mana bila orang tu sudah tak ada respect, isteri tak ada respect pada suami, akan berantakkan keluarga tu. Ilmu psikologi pun sebut gitu, Dr. Yusuf Qaradawi pun sebut gitu juga. Misalnya Kelana nak sebut, kenapa salah satu ni dalam buku Musaharah, kehidupan persemendaan. Penting ni kita tahu ni kenapa berlaku persemendaan, hubungan persemendaan sahabat ni bui anak tina dia kepada sahabat ni. Hak ni pula siapa Sayyidina Ali pada Sayyidina Umar, padahal anak dia muda, Sayyidina Umar tua gagah dah Kelantan kata. Bui lagi anak dia kepada Sayyidina Umar apa? Sayyidina Ali anak dia anak dara lah, bui pada Sayyidina Umar suruh nikah. Jadi isteri Sayyidina Umar. Dia rasa bangga. Apa tu? Dia kenal Sayyidina Umar tu siapa. Jadi maknanya berlaku hubungan persemendaan dan isteri pun tetap respect pada suami sebab suami dia jenis mujahidin. Dalam kerja pun mujahidin, dalam jihad pun mujahidin, semua mujahidin. Kalau kita dah ni baca pun mujahidin lagi, bukan bela-bela tidak. Semua buat apa-apa bersungguh. Jadi maknanya isteri dia respect. Maknanya dalam kitab tu sebut kenapa perkahwinan berpoligami dia jadi kebaikan. Sebab apa? Sebab suami lelaki tu dia mempunyai himmah. Dia mempunyai himmah. Sebut himmah tu bukan apa, sebab anak pun baru ambil ada sebuah kitab, memang kitab ni tapi tak nak buat kuliah tak boleh, berat dah kitab ni. 11 jilid. Tajuk dia himmah, semangat salaf kita. Semangat sahabat dalam bab ni. Dia baca dia buat mari contoh sampai 11 jilid. Nak ayatnya sahabat tu. Menasabah dah dikatakan khaira ummah ukhrijat linnas. Setara tu dalam bab akidah, semangat jaga akidah lagu mana? Contoh saya nak wakar gini orang soso 11 jilid. Nak terjemah tu lepas tu. Tak, tapi ana tengok kalau nak buat kuliah malik sebab dia tak ada tajuk, tapi ambil tajuk ni. Bicara tajuk ni dia 2-3 bulan. Habis tu ambil tajuk lain pula. Jangan buat topik kitab kita ni 11 jilid belilah. Apa dia nak beli? Lepas tu kena ngaji bahasa Arab dulu. Kita orang panggil koyak lalu. Bagus memang bagus kita tu. Nak bab kita rujuk tengok sahabat lagu ni. Misalnya bab bidah lah, setara mana dia. Sebab tu zaman dia tak ada bidah. Zaman tabi'in pun tak ada lagi. Bab setara mana sahabat jaga masyarakat tu. Dia sahabat ni bila tengok orang buat bidah dia pergi cari. Mau buat gini, ada ayat aku mau buat gini, mau ambil mana maklum. Dia pergi cari. Tu bersungguhnya, tu himmah. Bila kami ni kata ada ayat, siapa ayat kamu? Dia ayat tangan itu kita tanya. Dia maknanya dia nak cek sanad lah. Kita kata mu kata orang ni, orang ni tu siapa? Takut orang nak buat, nak kecek agama main-main. Apa tu? Dia kena bertanggungjawab. Semangat tu panggil himmah. Tu ni suka menangguhkan kerja ni. Banyak kata Sayyidina Jabir, dia kata kami
menganggap inna syarra syai'in fil al-batalah. Kami menganggap amalan, perbuatan, kondisi seseorang yang paling terkutuk, paling jelek ialah hidup tanpa kerja, orang panggil menganggur. Sebab tu zaman sahabat tak ada menganggur, tak ada. Saya normal tengok orang hidup berzikir siang hari, dia suruh turun pada masjid, mu nak berzikir subhanallah belai bekerja boleh. Kalau mu nak berzikir duduk lagu di tengah malam, pukul 1 1/3 akhir malam, bangunlah duduk di masjid. Tiba-tiba pukul 11 pagi di masjid dah. Ni orang panggil malas ni. Dia tak wui. Siapa dia kata kalau mu tak turun aku pekong anak batu. Siapa begitu? Dia tak benar masyarakat dia ni menganggur, dia tak benar. Kerjalah gapo pun. Sebab kerja tu ibadah. Itu pendidikan masyarakat yang diberikan oleh tokoh salaf kita yang dianggap sebagai generasi terbaik. Ini suka menangguhkan kerja ni kena belaka ni, bapak kita pun ada sikit banyak, setengah orang tu tebal sangat ni, setengah orang tu adalah sikit-sikit. Jadi kesan dia berdasar kepada kadar dia tu lah. Tapi kukuk mana hak ni adalah merupakan satu orang panggil platform syaitan untuk merosakkan kehidupan manusia. Dia hak ni bukan kerja dunia saja, semaya pun dia tangguh. Tak ada apa, orang baca Quran dunia tu maya dak hari. Lagu tu lah nak hari. Berat tu. Sekali-sekala pun dimaafkan lagi. Kalau kita tengok biar hati-hati yang sebut dalam kitab sebelah jilid ni. Di zaman sahabat ada berlaku ni orang-orang yang baru-baru masuk Islam atau orang Islam lama dah tapi bukan sahabat. Bukan kata lewat siapa ngorik, setengah jam nak ngorik mana? Lewat daripada waktu yang afdal. Misalnya masuk pukul 1 pukul 4 suku kuasa. Tiba-tiba pukul 5:30 pukul 6 baru maya. Marah dah. Jangan amat gini. Siapa sahabat tu sebut, kami dulu zaman sahabat tak ada buat kerja lagi. Sebut selalu kami zaman Nabi. Sahabat sebut secara terbuka. Tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Ini ringkas saja disebut. Perbuatan suka menangguhkan atau melakukan amalan pada saat akhir merupakan sejenis penyakit hati. Bukan main-main, penyakit hati. Ini kerana orang yang mempunyai hati yang sihat, dia tak suka menangguhkan kerja, melakukan apa-apa kerja di saat-saat akhir. Dia tak suka. Sekali-sekala tu, itu kelemahan kita. Tapi kalau sudah jadi gitu, tu orang panggil tabiat tu. Sebab tu kalau dalam istilah agama, bila sesuatu disebut sebagai amalan, dia ada makna berterusan. Kita kena jadikan hal ini sebagai amalan kita. Maknanya istiqamah. Itu dalam penggunaan bahasa syariat. Tu. Kena buat amalan, belum amalan tu. Jadi makna, sebab dia kalau perbuatan biasa, kalimah yang menunjukkan perbuatan dia panggil fi'lun. Tapi kalau dalam sebut Quran, adalah hadis sebut wa man amila salihah. Sebab tu terjemah sesiapa yang melakukan amal soleh secara konsisten. Tu maksud amal. Tu kita akan dapat dalam alfazul Quran. Perbincangan tentang lafaz-lafaz Quran. Tebal kita tu 100 ya nak beli. Terjemah dia. Kalau terjemah tu dia itu sikit. Tajuk dia al-alfaz. Tajuk kita lafaz-lafaz Quran. Dia bincang amalnya apa maksud, apa beza dengan fi'lun. Dia sebut semua tu. Bila Quran guna gini, maknanya gini. Kena tahu tu. Baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam supaya segera melaksanakan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Bukan semua, sebahagian. Sebahagian itu sebanyak mana? Ikut kemampuan kamu. Sebab tu Tuhan tahu ayat sebahagian itu berapa peratus. Sebahagian ikut kamu lah, berdasar pada kemampuan kamu. Jadi belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut. Mana sebelum mati ni kena ada sikap infak secara berterusan. Sebanyak mana terserah. Itu maksud ayat. Dia panggil min tu kalau orang belajar bahasa Arab. Min itu, cuba tengok teks Arab dia tu. Wa anfiqu min, mimma, min itu dalam bahasa Arab dia panggil min tab'id. Min yang menunjukkan sebahagian.
Min tu sendiri menunjukkan sebahagian. Dia panggil min tab'idiyah. Sebahagian itu semakna ikut kemampuan kamu. Islam tidak menekan. Dia kira kemampuan. Orang ada sikit. Sebab tu Nabi kata tasaddaqu walau bisyikit tamr. Sedekah walaupun separuh buah tamar. Separuh buah tamar ni orang kita kalau pergi kedai 4-5 butir dia teras saja ya. Nah, teras saja. Saja ni pengalaman kita pergi Mekah mula-mula saja. Orang kata lagu ni kenyal, pakai gitara ya. Kena ni butik dah. Kenyal ciri. Ambil opson ni lapar. Ni dua butik gi. Oh, sedap. Terah dia mesti terah. Sebab kaca, orang kaca cerdik kan. Pakai terah ya. Tak payah beli. Dia je kena jujur kat belah-belah butik dah jual sopa gitara sikit. Kliknya gitu. Tapi nyawa nak hari lagu tu Tuhan pun marah gitu. Niat betul-betul dah tu. Tapi nak ayatnya bahagia terah ni nak. Hak gitu. Baik, anda nak sebutnya infak itu sebahagian. Nabi kata separuh buah tamar. Kat separuh buah tamar ni ada harga ke kita? Orang sebab anda nak ayatnya orang jual tamar pun kadang ada 5,000 butir dia kata agak kita seorang 5,000 butir orang lain. Nak ayatnya apa Nabi kata tidak sebutir separuh. Nak ayatnya sedekah ni hakikat semua orang boleh buat kalau dia faham. Tak boleh kita kata saya tak ada rugi. Sebutlah buat amal tak kita nak rugi. Kalau lah ni lah kita kata kita kata 5 sen boleh sedekah 5 sen letak dalam tabung. Bagi orang yang miskin 5 sen tu 15,000. Allah tak kira pada tu, kira kemampuan dia. Makna orang miskin ni pun lagi nilai dia besar. Sebab tu ulama kata pembahagian pahala dia tidak sama dengan pemberian upah kerja. Ana mudah yang ana sebut gini contoh kita nak faham bagaimana kehebatan agama kita. Orang susah tiba-tiba boleh derma lagi, dia pahala lebih besar daripada orang senang yang derma. Apa? Sebab susah pun boleh buat juga. Sebab orang sakit boleh mari masjid dengan istiqamah dengan orang sakit. Besar dia. Sebab kesusahan itu tidak menjadi penghalang. Sebab itulah kalau kita nak ambil kaedah pembahagian pahala dengan pemberian upah, mampu syarikat. Orang tukar kebun ni payah kita kena beri mahal gaji dia. Perlu hejak. Dia bukan duk lekah hari dia 15,000 sebulan. Lepas tu guru besar ni duk lekah 3,500 sudah. Anak guru besar dia akan letak jawatan dia nak jadi tukar kebun lepas tu. Ni zahirnya gitu. Walaupun kita tahu guru besar tu nampak duk lekah perut otak tu duk mikir nak buat tu dia belaka duduk dia kena tahu semua perkara dalam sistem sekolah tu. Berat pada tukar kebun dia cakap buku tu ke. Tak kalau nak kira dari segi perlu hujat mana. Dari segi nampak susah. Islam dia ambil kira tu susah. Sebab tu sebab itulah Nabi sebut mana seseorang yang kaya faham agama dia lebih baik daripada orang miskin yang faham agama yang kaya. Orang kaya faham agama lebih baik daripada orang miskin yang faham agama. Hak tu memang tak boleh lawan Nabi kata. Ingat tak cerita sahabat hak susah ke dia pergi mengadu lah. Dia kata sedap lah orang kaya, dia kata boleh sedekah maya apa kita juga. Kita ni maya kuat tamat dan sedekah tak boleh. Enggak kita orang makan sedekah. Kita sedekah. Nabi kata berzikirlah banyak. Setiap tahlil tu sedekah. Tasbih, tahmid semua sedekah lakukan. Buat hal tu banyak. Hal tu jadi sedekah juga tu. Mengikut ulama dia panggil sedekah ruhiyah, sedekah secara ruh. Dah kamu nak sedekah secara hakikiah tak boleh tak ada duit. Lega dia pergi buat tu. Bila puak-puak kaya tahunya kuat juga mengatik. Kuat juga berzikir. Jadi lepas tu puak miskin pergi jumpa Nabi, dia kata berat dia kata lagunya. Jadi puak ahlu dusun ni kata puak kaya ni dia berzikir kuat juga bila dia tahu hadis tu. Nabi kata tak lagi tu lagu tu. Nabi kata itu kelebihan orang kaya yang faham agama. Tu nak sebab Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni orang kita tak pernah dedah kehebatan ibadat dia. Nah, silap juga. Kuat ibadat Abdurrahman. Tapi dia menonjol dalam bab infak. Ibadat serupa orang lain. Apa yang kata lebih dia tu? Jangan kita fikir Abdurrahman ni zikir tak belah mana. Cuma duduk derma ikut. Tak betul tu. Cuma dia menonjol bab tu. Orang lain setengah tu dia kuat ibadat. Apa? Sebab dia miskin. Nampak tu semua ada kebaikan belaka.
Kena faham molek tu. Sebab tu kalau kita baca dalam buku hak kita duk baca lepas asar tu, kita akan jumpa rupanya Abdul Rahman ni ahli ibadat. Ashab Rasulillah tajuk kita tu. Ensiklopedia kita sahabat 104 orang sahabat. Menurut sahabat-sahabat ada nama dalam sejarah, hak ada peranan besar. Hak kita boleh perihal ke dia dalam bentuk buku. Tu. Jadi kalau kita kena tahulah. Kadang-kadang kita duk tampil ke Abdul Rahman bin Auf sebagai tokoh koprak saja, tidak. Dia ni bagi anak setakat anak duk baca cerita tentang dia ni adalah ahli koprak yang tahu agama, yang faham man yuridillahu bi khaira yufaqihu fi din. Kaya tu satu hal, tapi dia faham agama. Sebab tu dia jadi lebih. Abdul Rahman bin Auf ni tak mati lagi Nabi ayat di ahli syurga tu. Abdul Rahman bin Auf. Baik, cuba kita tengok kita habiskan di sini. Jadi kalau kita tengok di sini dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum mati, sebelum kamu menemui ajal. Kalau tidak buat begitu, kalau kamu tangguhkan, tidak bersegera sedekah tu, maka kamu akan merayu dengan kata. Sebab ada berlaku di hari akhirat, orang-orang kafir, orang-orang tak sempat nak sedekah, dia tengok tak cukup amalan dia merayu kepada Allah, wahai Tuhanku. Bila ni? Di hari akhirat. Masa dunia tu tidak ambil peluang. Nak tunggu kaya benar baru nak, kalau kita kaya kita will. Nak tunggu kaya. Padahal duit ada tu will lah dulu sikit. Setakat 10 sen, 15 sen. Kalau takut masa orang ada derma, mungkin dia boleh 15 sen, dia bunyi ting. Bunyi tanya orang tak ada. Dia masuk dalam tabung kan dia bunyi. Kalau hak jenis warna kelabu tu tak bunyi tu. Kalau hak ni dia bunyi. Bunyi tanya orang tak ada. Bunyi tanya tak ada. Wahai Tuhanku, bila ni? Di hari akhirat. Ketika menyesal, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula menjadi daripada orang-orang yang saleh. Bila ni? Bila selepas mati. Minta tahu puas sekali lagi, nak hidup semula. Sebab tu ana sebut dah sebelum ni, kenapa kiamat kubra ni Allah musnahkan alam ni, itu isyarat tak ada peluang kedua. Tak usah duk minta lah, apa bumi hak mundut belah hati lebur aku pun habis. Tu isyarat aku tu. Padahal kita kata wak jannah tu lagu tu dah bila mati semua gak bangkit atas dunia ni, tak perlu duk rosak langit, duk rosak dak. Tuhan nak ayatnya tak ada dah ni. Makna manusia hidup ni, akhirat ni, bumi lain, langit lain, semua lain. Tak ada dah peluang nak balik ke dunia. Apa dunia tu sudah hapus, hancur lebur dah. Seriah benar tu. Tak faham lagi, tak tahu lah. Cuba kita tengok yang terakhir, firman Allah, kalla idza dukkatil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atasnya, dan diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, yakni berlaku kiamat. Sebab sebelum berlaku kiamat ni bumi jadi rata, bukit ni jadi tak ada bukit, jadi pada jarak pada terkuku. Dalam riwayat kita tengok ni ada buku ni baguslah baca sendiri, tak apa. Ana buat kuliah tu setahun lebih. Al-Jannatu wan Nar. Lepas Al-Qiyamah, dia panggil kiamat kubra. Kiamat kubra ni kiamat akhir. Satu buku khusus. Dia buat mari semua ayat Quran dah hari tentang kiamat akhir ni. Antara dia sebut situnya, sebelum berlaku kiamat ni Allah rosakkan gunung ganang. Gunung ganang ni Nabi kata dia akan terangkat ke ruang udara, kemudian dia dipusing oleh angin, sehingga jadi debu yang halus hilang di udara. Jadi maknanya bumi jadi rata sebelum kiamat. Lepas tu baru kerosakkan langit jatuh dan sebagainya. Baik. Dan perintah Tuhanmu pun datang, mana berlakulah kiamat dan berlakulah apa yang kita panggil hari kebangkitan. Sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah, serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu. Ni mana selepas manusia mati itu dibangkitkan, situ malaikat menjalankan tanggungjawab dia nak mengerahkan manusia yang keluar daripada lubang kubur itu supaya pergi ke satu tempat. Semua dihimpun di tempat tu. Dia panggil mahsyar. Dia panggil mahsyar itu.
Nampak belaka tu. Hak la ni bagi kita gaib itu nampak belaka. Syurga nampak. Allah ni nampak. Hak dulu kita tak nampak, cahaya ya. Kita beriman dia tu. Tak nampak. Tu lepas tu nampak belaka. Orang kafir kata berat neraka jahanam. Tu dia minta keluar kedua. Sebab Nabi kata kalau harta masih berguna di hari akhirat, orang kafir sanggup habis harta, licin dalik harta, asalkan dia boleh kembali semula ke muka dunia. Tapi tak ada peluang. Masa ni lah. Maka pada saat itu manusia akan ingat, baru ingat nak buat baik, ingat nak sedekah, ingat nak buat baik, baru ingat. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepada ni? Kerana hari itu orang panggil hari akhirat dah. Dunia tak ada. Dia akan kata begini. Inilah antara dalil bahawa hari akhirat ni salah satu nama dia panggil Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Apa dia? Dia kata alangkah baiknya kalau dahulu kita sediakan, kita lengkapkan, kita buat amal-amal baik sebanyaknya untuk hidup hari ini, baru dia menyesal. Alangkah baiknya kalau dulu kita buat amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk hidup hari ini, baru dia menyesal. Bila mana? Tengok neraka jahanam. Tengok orang-orang yang beramal soleh tu nampak relax duduk di hari akhirat, duduk di pada mahsyar. Dia gini, kalau dalam hadis, kalau baca kitab tu kita akan jumpa masing-masing manusia dia akan tengok perbezaan orang lain yang berada di pada mahsyar. Dia tengok dia ni peluh hujak, panah, pedih kulit ni kena matahari. Orang lain nampak relax. Orang-orang yang beramal soleh kadang-kadang tubik pula macam cahaya ni kesan daripada wuduk tu, relax, sejuk berasa. Dia lepas tu dia pergi duduk dekat nak ambil keadaan baik orang tu, tapi tak dapat. Situlah baru ni apa, rugi dia kata kita. Lepas tu orang lain boleh pergi minum air di kolam Nabi, dia pergi jauh lagi malaikat ambak dia. Benda kau gitu menyebabkan manusia teringat pada hari dunia. Dan dia kata alangkah baiknya kalau dulu kita bina amal-amal kebaikan sebanyak-banyak untuk kehidupan hari ini. Sebab tu ana guna istilah sunnah Nabi ni adalah merupakan satu program nak mengupgrade, nak mengangkat, nak memberi nilai tambah pada kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan sunnah Nabi, hampir semualah dia berkait dengan perbuatan biasa manusia, makan. Semua manusia makan. Cuma bila kita masuk ke sunnah, dia jadi ada nilai makan minum kita. Bukan sekadar kenyang di dunia, dapat kenyang di hari akhirat. Tidur kita, semua tidur. Tapi kalau kita tidur cara sunnah, kita upgrade nilai tidur sehingga kita boleh dapat kebaikan di hari akhirat dengan tidur. Kalau tidak apa sunnah pun tidur juga. Itu makna sunnah yang sebenarnya. Tapi saya tak sendiri lah. Cuba bayangkan, kalau kita perhati sunnah Nabi, semua kita buat ni, kita bawa kenderaan. Orang kafir bawa kenderaan. Tapi bila kita bawa kenderaan nak naik tu baca subhanalladzi sakhkhara lana, ataupun ada doa lain yang Nabi sebut bismillah. Pagi buta lagi dah. Orang nyanyi ya hanana kita raditu billahi rabba. Lebih baik. Jangan duduk main anak begitu. Kita ada panduan kita boleh pahala. Pada hidup waktu pagi, keluar pagi, semua keluar untuk kerja. Tapi kita keluar dengan cara sunnah. Maknanya kita upgrade, kita mengangkat, kita memberi nilai tambah kepada kehidupan biasa. Cuba ayat pada ada ke tak orang panggil sunnah ni benda hak manusia tak buat, bila mari baru tahu kena buat. Ada? Tak ada. Cuma Nabi pun inilah tambah. Makan tu juga, kerja hidup biasa tu juga. Sebab tu orang Islam kalau kita tengok zahir tu, serupa ya kehidupan. Serupa ya. Cumanya dia ada lainnya dari segi nilai tu. Nilai tu kecek, semua kecek tu. Tapi bila kecek, kita jaga. Tak boleh kecek kursi. Boleh pahala dah bercakap begitu. Nabi kata bila habis akhir tu, kita kata dalam hati kita. Itulah doa tasbih kafarah tu Nabi sebut kan. Baca tu dalam hati tak apa dah. Kita kecek 2-3 orang jumpa tu biarlah habis, kita kata dalam hati kita. Nabi suruh gitu dalam riwayat. Maka insya-Allah Allah akan sentiasa jaga percakapan kita, dia tidak akan melencong kepada perkara yang berdosa itu. Mudah ya agama kita sebenarnya. Tapi dah kita menyusahkan jadi susah. Begitulah insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan bincang pula melakukan amalan tetapi secara keterlaluan. Ini tak boleh juga. Khususnya dalam agama. Nak puasa tapi Nabi puasa setakat mana? Sekatu, jangan lebih. Baca Quran, Nabi baca Quran setahu mana? Jangan lebih tu. Sebab tu Aisyah terang benar dia.
Dia kata siapa dia baca Quran habis setiap hari, dia kena ubah amalan. Sebab Nabi tak pernah baca Quran habis setiap hari. Aisyah tak tahu. Bakal Dr. Yusuf Qaradawi kata itulah sebenarnya hak kita kena jadi ikutan kita. Nabi baca Quran habis kau tiap hari. Ana pun tak tahu nama ni sebab ana baca dalam kenyataan Imam Suyuti. Imam Suyuti kata cuma dia tak sebut nama juga. Dia kata setakat dia tahu ada lebih kurang 9 orang sahabat selepas Nabi wafat tu dia kuat baca Quran sampai setiap hari khatam. Aisyah tak tahu. Aisyah kata bagi orang yang khatam Quran setiap hari dia kena urus biar jadi sekali seminggu. Aku bimbang takut baca Quran dia tu tidak berkualiti. Nak hayati makna tu satu hal. Tajwid pun belum tentu betul tu kalau baca kuat laju tu so kau nak hayati makna. Jangan buat begitu. Alasan dia kata Nabi tak buat. Tu alasan Nabi tak buat tu kuat tu. Begitulah. Jadi insya-Allah ni kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.